saya ucapkan kepada Dr. Syil Valakshmi, iaitu pensyarah pada subjek PEKK 3273 Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Pada kali ini saya akan membentangkan tugasan ketiga, iaitu pembentangan individu yang memerlukan saya untuk membuat penilaian pengurusan fail dan rekod di prasekolah semasa berinternship. Pendahuluan, pengurusan fail dan rekod di Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak perlu dilakukan secara sistematik. Fail rasmi prasekolah hendaklah ditempatkan di pejabat sekolah, manakala salinan surat dan dokumen yang diterima atau dikeluarkan hendaklah disimpan di kelas prasekolah. Penggunaan fail keras membolehkan maklumat yang terkandung di dalamnya senang dikawal dan dicapai dengan cepat dan tepat apabila diperlukan. Sesalinan fail sahaja perlu ditempatkan di kelas prasekolah. Sedikit pengenalan mengenai Sekolah Kebangsaan Tanjung Rambutan yang telah saya melakukan internship. Sekolah ini mempunyai 3 kelas prasekolah yang terdiri dari kelas Alamanda, Izora dan Iris. Pada pertengahan tahun 2019, sekolah ini telah mengalami bencana banjir dan menyebabkan hampir 80% kerosakan berlaku di kelas-kelas tersebut. Hal ini juga turut memusnahkan beberapa dokumen dan peralatan di dalam kelas prasekolah seperti almari, buku-buku dan meja. Jenis-jenis rekod. Jenis-jenis rekod terbahagi kepada 4, iaitu rekod kewangan, rekod inventory, rekod peribadi kanak-kanak dan staf serta rekod perkembangan kanak-kanak. Rekod kewangan prasekolah Alamanda. Rekod kewangan terbahagi kepada 3, iaitu bantuan per kapita PCG, bantuan kurikulum BKKP dan bantuan makanan prasekolah. Bantuan per kapita PCG merupakan peruntukan bantuan alatan prasekolah kepada setiap murid yang bernilai RM100 seorang. Agihan peruntukan setahun kepada setiap kelas di SKTR dibahagikan mengikut aspek seperti bahan bantu pengajaran dan pembelajaran dan alatan berjumlah RM1,500 serta projek prasekolah berjumlah RM1,000. Bantuan ko-kurikulum merupakan peruntukan perbelanjaan wang ko-kurikulum kepada seorang murid yang berjumlah RM25 seorang. Anggaran wang perbelanjaan ko-kurikulum yang telah dirancang oleh SKTR merupakan seperti berikut. Projek lawatan sambil belajar RM10, hari sukan prasekolah dan peralatan sukan RM5, program JPN dan PPD seperti majlis graduasi atau karnival prasekolah berjumlah RM10. Peruntukan kewangan makanan. Peruntukan makan bagi setiap bulan di dalam setahun turut dibuat pihak prasekolah. Aspek hari persekolahan setiap murid diambil kira dan dianggarkan perbelanjaan sebanyak RM2 seorang. Hal ini bermaksud setiap hari persekolahan dikalikan dengan RM2. Jumlah peruntukan makanan mengambil kira aspek bahan basah dan bahan kering bagi pengurusan yang diurus oleh PPM daripada pembekal. Surat perjanjian dengan pembekal. Berikut merupakan surat perjanjian antara pembekal dengan pihak sekolah SKTR. Surat perjanjian perlu ditandatangani oleh guru besar dan pembekal di hadapan saksi yang juga perlu turut menurunkan tanda tangan mereka, iaitu terdiri daripada guru penolong kanan pentadbiran dan guru penolong kanan HEM. Bukti setiap pembelian dengan pembekal. Bagi setiap urusan pembelian yang dilakukan dengan pembekal, salinan dokumen diletakkan dalam fail pembelian bahan basah dan kering. Terdapat 3 contoh bukti, iaitu invoice yang anda boleh tengok di bahagian atas sebelah kiri, kad petak bahagian kanan berwarna merah dan resit. Sedikit pengenalan mengenai invoice. Invoice merupakan dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli. Invoice ini dikeluarkan apabila penjual membenarkan pembeli membeli barang atau aset secara kredit atau hutang. Setelah pembeli melangsaikan hutang, barulah resit akan dikeluarkan. Kad petak pula mencatat semua penerimaan barang dan perlu diisi secara bulanan. Dalam kad petak ini juga mengandungi kuantiti terima, harga seunit, harga barang seunit, kuantiti keluar dan baki kuantiti.
Segala dokumen dan bahan bukti untuk setiap pengeluaran kewangan perlu direkodkan dan disimpan. Hal ini untuk mengelakkan kejadian pecah amanah jika peruntukan kewangan yang telah disalurkan hilang atau berkurangan. Rekod ini juga membantu pihak pengurusan membuat anggaran tahunan melalui jumlah bahan atau peralatan yang diperlukan oleh pihak sekolah. Rekod inventori prasekolah Alamanda. Berikut merupakan file rekod inventori. Rekod inventori dapat membantu guru prasekolah dan PPM mengetahui proses keluar masuk bahan-bahan yang terdapat di prasekolah. Rekod inventori prasekolah Alamanda melibatkan rekod pembelian bahan makanan basah dan bahan makanan kering, BBM seperti pensel warna dan kertas. Maklumat rekod inventori dapat membantu pengurusan prasekolah untuk mengenal pasti jumlah stok bahan yang sedia ada dan yang perlu ditambah. Bahan asas yang perlu ditambah setiap bulan disenaraikan secara sistematik mengikut tarikh, jenis dan kuantiti. Jumlah bahan basah yang perlu ditambah setiap minggu atau bulan dapat diramal berdasarkan jumlah kekerapan yang selalu digunakan. Hal ini dapat dirujuk dengan rekod yang telah dikeluarkan sebelum ni lah. Kiranya sebelum ini rekod yang dikeluarkan tu setelah direkod dapat diramal jumlahnya untuk kegunaan hadapan. Contoh rekod yang bahan basah yang direkodkan ialah seperti telur, beras, ikan, garam, kicap dan lain-lain. Hal ini supaya dapat mengelakkan pembaziran makanan seperti lebihan makanan dan kerosakan makanan. Borang minta untuk bahan PDP. Berikut merupakan contoh borang minta. Borang minta perlu diisi dan dihantar ke pejabat untuk diteliti. Wang yang diperuntukkan untuk mendapatkan bahan di dalam catatan borang minta akan digunakan pihak pejabat. Manakala, bukti resip pembelian akan disimpan di dalam pejabat dan salinan borang minta akan disimpan di prasekolah sebagai rekod dan dirujukan untuk masa hadapan. Bahan-bahan yang diminta prasekolah kebanyakannya melibatkan bahan pembelajaran murid seperti alat tulis, alatan projek, cat dinding untuk kegunaan prasekolah. Bahan yang diminta akan diperoleh dalam masa sekurang-kurangnya seminggu. Pembekal bahan diuruskan pihak pejabat, manakala bekalan bahan mentah diuruskan oleh pihak prasekolah. Rekod peribadi kanak-kanak dan staf prasekolah Alamanda. Rekod peribadi ini memudahkan guru untuk menghubungi penjaga atau waris murid jika berlaku kecemasan kepada murid seperti sakit atau kemalangan. Rekod ini mengandungi maklumat penting seperti nombor telefon, alamat rumah dan rekod kesihatan kanak-kanak tersebut. Selain itu, rekod ini juga mengandungi maklumat kelayakan, status jenayah, rekod kesihatan, biodata umum dan sebagainya mengenai PPM dan guru prasekolah tersebut. Berikut merupakan fail murid yang telah disusun dengan rapi dan kemas. Kandungan fail. Dalam kandungan fail itu dapat dilihat salinan surat beranak, salinan rekod imunisasi kanak-kanak dan rekod peribadi murid. Profil murid keseluruhan. Data murid yang telah didaftarkan secara atas talian di laman web e-prasekolah KPM. Status sah bilangan murid yang berjaya memasuki persekolahan. Kiranya dalam profil murid keseluruhan ini menunjukkan keseluruhan bilangan status sah murid yang berjaya masuk ke prasekolah tersebut. Profil ini juga mengandungi jumlah data murid seramai 25 orang dalam satu kelas. Melalui profil ini dapat memudahkan guru untuk memberikan informasi untuk kegunaan pejabat seperti proses penukaran sekolah atau proses ke tahun 1. Kemasukan slip gaji merupakan maklumat awal kepada pihak sekolah untuk murid menerima sumbangan seperti bantuan zakat dan bantuan kerajaan. Hal ini membolehkan guru untuk
menyemak dan menyemak murid-murid yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Keutamaan diberikan kepada murid yang berpendapatan rendah, iaitu isi pendapatan keluarga bawah daripada RM2,000 setahun, tergolong dalam golongan B40. Fail meja staf berikut merupakan fail meja guru dan fail meja PPM. Kandungan fail meja PPM mengandungi sijil-sijil kelayakan menjadi PPM, peranan, tugasan dan tanggungjawab PPM serta butiran kerjaya seperti jawatan, grade jawatan, tarikh perkhidmatan serta alamat PPM. Kandungan fail meja guru. Guru mengajar merupakan guru yang diiktiraf. Fail ini menunjukkan bahawa guru yang mengajar di prasekolah tersebut merupakan guru yang diiktiraf dan telah ditauliahkan. Ustazah yang bertauliah untuk subjek pendidikan Islam juga turut diletakkan dalam fail meja guru. Peranan, tugas dan tanggungjawab guru turut juga terkandung di dalam kandungan fail meja guru. Carta organisasi sekolah. Carta organisasi sekolah bersifat hierarki. Maklumat pegawai dan guru mengenai pangkat dan jawatan mereka dalam organisasi. Carta organisasi sekolah ini telah melambangkan sistem pengurusan sekolah yang bersifat terancang dan sistematik. Pendaftaran murid mengikut jumlah jantina, memastikan jumlah murid lelaki dan perempuan seimbang dan tidak terlalu ketara perbezaannya. Murid juga diasingkan mengikut umur, iaitu 5 tahun dan 6 tahun. Rekod perkembangan kanak-kanak prasekolah Alamanda. Laporan perkembangan murid. Pemerhatian terhadap pencapaian murid dalam setiap tunjang dapat diperhatikan. Tahap penguasaan murid dinilai secara berkala oleh guru prasekolah. Merupakan bukti kepada ibu bapa mengenai tahap pencapaian, kelemahan dan kekuatan murid. Berikut merupakan contoh laporan perkembangan murid yang telah dilakukan oleh guru prasekolah. Rekod sakit. Rekod sakit ini merupakan bukti terhadap tahap perkembangan kesihatan murid. Rekod sakit ini juga dapat memberikan maklumat kepada guru mengenai tahap kesihatan murid. Guru juga dapat membuat persediaan untuk mengasingkan atau mengkuarantin murid jika berlaku penyakit yang berjangkit. Rekod ini juga dapat dijadikan sebagai bukti kepada ketidakhadiran murid dalam sesi persekolahan. Fail hasil kerja murid. Hasil kerja murid disimpan di dalam fail setiap murid sebagai bukti laporan perkembangan kepada ibu bapa pada akhir persekolahan nanti. Pemerhatian secara berkala boleh dilakukan untuk mengetahui tahap perkembangan murid. Dalam fail hasil kerja murid ini, setiap lembaran kerja yang diberikan oleh guru perlu dimasukkan dalam fail setiap murid. Hal ini turut dibantu oleh PPM prasekolah. Rekod buku pelawat merupakan maklumat individu mengenai lawatan ke prasekolah seperti tarikh, nama pelawat, tanda tangan dan tujuan lawatan. Bukti rekod ini disimpan sekiranya diperlukan pihak atasan seperti pejabat sekolah dan pejabat pendidikan daerah. Penyimpanan rekod terkini merupakan rekod permohonan data murid yang telah didaftar perlu disimpan di prasekolah. Hal ini dapat memudahkan urusan pendaftaran kemasukan murid pada tahun hadapan. Maklumat awal kepada pihak prasekolah mengenai latar belakang murid. Penyimpanan rekod terkini ini termasuklah permohonan awal murid untuk pendaftaran prasekolah pada tahun hadapan. Buku rekod surat keluar dan masuk mengandungi maklumat surat yang dikeluarkan oleh pihak prasekolah sahaja. Maklumat yang direkodkan ialah nombor rujukan surat, tarikh, tindakan,
perkara dan catatan. Hal ini dapat memudahkan guru untuk mengemaskini nombor rujukan baharu untuk setiap surat yang telah dikeluarkan. Surat perlu mendapat pengesahan pihak pentadbir sebelum dicetak dan diedarkan kepada pihak lain. Rumusan, pengurusan rekod yang sistematik dan tersusun sangat penting untuk memastikan kelancaran pengurusan serta pentadbiran yang baik. Pengurusan rekod perlu dibuat secara berterusan untuk memastikan tiada maklumat yang tercicir, terutamanya mengenai rekod kewangan. Tempat penyimpanan fail juga perlulah diletakkan di kawasan yang selamat dan disimpan dalam bentuk software sebagai backup. Hal ini seperti contoh yang telah berlaku dalam prasekolah ini tahun lepas, yang telah menyebabkan kebanyakan daripada maklumat prasekolah musnah, dan sekiranya maklumat prasekolah ini telah disimpan di dalam komputer atau software, dapat menjamin keselamatan dokumen dengan lebih baik. Rekod yang telah dikumpul masih berada dalam simpanan pihak prasekolah walaupun rekod tersebut telah musnah secara fizikal. Ini seperti yang saya cakap tadilah, kalau ada apa-apa bencana atau kemalangan yang berlaku dalam prasekolah tersebut, rekod-rekod sebelum ni masih dapat dicari dan disimpan sekiranya terdapat software atau salinan lembut di dalam komputer. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.